Kita dah bincang golongan selamat ni apa, firqah najiyah kan. Golongan yang Allah Ta'ala sebut dan Nabi sebut, umatku akan berpecah kepada 73 puak dan satu je selamat, iaitu siapa yang ikuti jalanku dan jalan Rasulullah, sahabatku. Yang Nabi sebut juga al-jamaah dengan jamaah. Siapakah yang selamat itu? Dia kata al-jamaah. Sebab itulah kita ni disebut sebagai ahlus sunnati wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Kita kata kenapa dia panggil sunnah? Sebab dia sentiasa beriltizam dengan sunnah Nabi SAW. Lepas tu kalau kita tengok kenapa Ustaz kita panggil ahlus sunnah, sebab mereka sentiasa beriltizam nak tengok hadis Nabi SAW. Kalau kita tengok dalam semua mazhab fiqah, mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, kalau kita buka kitab fiqah dia, semua penuh dengan dalil. Walaupun mazhab Hanafi kurang sikit benda yang lain, tapi bila kita buka kitab fiqah tu, dalil dan dalil. Ini sikap ahli sunnah. Maksudnya dia beriltizam maksudnya sentiasa nak berpegang dengan sunnah. Walaupun mungkin berlaku perbezaan dari segi memahami sunnah tadi, yang menyebabkan mereka berpisah dari segi fiqah tu. Faham tak? Kita kata ustaz, kalau semua pegang Quran dan sunnah, kenapa ada mazhab Hanafi, kenapa ada mazhab Maliki, kenapa mazhab Syafi'i? Sedangkan semua sunnah tu, Al-Quran sumbernya satu, hadis tu satu, mulut yang keluar, mulut Rasulullah SAW. Kita jawab, berbeza sebab cara memahami nas-nas tadi. Macam doktor juga, mengaji buku yang sama, mengaji subjek yang sama, tapi kenapa bila jumpa doktor ni, doktor kata bedahlah, doktor ni kata tak payah bedah lagi, doktor ni kata boleh lagi. Nampak kenapa ada perbezaan? Itu cara mereka memahami situasi. Perbezaan pertama, cara dia faham hadis tadi, kemampuan dia menguasai ilmu. Yang kedua, kemampuan dia menguasai apa yang berlaku sebenarnya. Keliling ni macam orang tanya hukum, apakah hukum forex contohnya kan. Jadi dia perlukan dua kepandaian kat situ. Apa kepandaian pertama? Kepandaian dalil Quran dan sunnah fiqah tadi. Yang kedua, kepandaian dia memahami forex tadi. Faham tak? Jadi kat situ belah berlaku. Mungkin dia dengar maklumat tentang forex daripada orang yang salah, jadi dia pun keluarkan hukum berdasarkan maklumat yang dia. Sebab tu kemungkinan fatwa dia berbeza dengan orang lain. Itu yang kata sebabnya berlaku perbezaan. Tapi satu poin yang kita patah balik, mereka itu sentiasa beriltizam pada Quran dan sunnah. Itu kita kata ahli sunnah. Dan jamaah ni apa pula maksud dia? Jamaah orang yang bagi ajaran Nabi dan para sahabat. Ajaran Nabi dan para sahabat. Kalau Nabi kata alaikum bil jamaah, hendaklah kamu bersama dengan jamaah. Sesungguhnya siapa yang man faraqal jamaah, siapa yang berpisah daripada jamaah, maka dia akan mati-mati mitatan jahiliyah, mati-mati jahiliyah. Macam mana tu? Jadi kita kena faham, bila orang sebut ahli sunnah wal jamaah, jamaah tu ada dua makna jamaah. Para ulama kita letakkan. Satu, jamaah dari segi akidah dan pemikiran. Maksud jamaah akidah dan pemikiran maksudnya iaitu yang Nabi sebut, ma ana alaihi wa ashabi, iaitu siapa yang ikut jalanku dan jalan sahabatku. Maknanya sesiapa yang hidup dalam dunia ni semenjak pada zaman Nabi SAW sampailah sebelumnya nanti nak hampir kiamat nanti, siapa yang ikut jalan Nabi dan ikut jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, maka mereka telah berada di atas al-jamaah. Yang inilah yang dimaksudkan oleh para ulama kita sebahagiannya bila dia kata apa, hendaklah kamu itu berjamaah walaupun kamu itu berseorangan. Hendaklah kamu mengikut jamaah walaupun kamu berseorang. Kalau diikutkan kata-kata tadi, macam mana jemaah tapi berseorangan? Mana boleh jemaah? Kalau kita sebenarnya jemaah lah seorang-seorang, saya sebenarnya jemaah lah ni, kata ulama kita boleh jemaah walaupun seorang-seorang. Tidak, jangan silap faham. Bila para ulama kita kata hendaklah kamu ini bersama jamaah walaupun kamu seorang,
Maksudnya iaitu hendaklah kamu ikut Quran dan sunnah dan jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, walaupun kamu seorang-seorang. Walaupun satu kampung tu buat benda tak apa-apa, benda pelik atas akidah yang berselisih, kita seorang je, kita tetap juga seorang. Jika dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa nak buat? Nabi kata, walaupun kamu terpaksa peluk pokok, walaupun kamu terpaksa makan pokok, makan daun dan makan apa semua, kamu tetap juga pegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Ibrahim alaihi salam dia digelar sebagai bapa tauhid. Sebab apa? Sebab dia berseorangan pada kaumnya. Dia digelar sebagai ummah, sebagai satu umat. Nabi Ibrahim tu digelar sebagai satu umat. Macam mana boleh satu umat sedangkan dia berseorangan? Sebab dia berada di atas akidah yang benar. Itu takrifan pertama maksud jamaah, iaitu jamaah dari segi akidah dan pemikiran. Jamaah yang kedua maksudnya adalah iaitu sekelompok orang Islam yang berada di dalam satu kepimpinan di bawah pemimpin Muslim. Itu juga dipanggil al-jamaah. Maksudnya orang Islam itu perlu bersatu di bawah satu kepimpinan. Sebab Islam tak suka umat Islam Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tak suka umatnya berpisah-pisah dengan tidak ada satu pemerintah. Lepas tu Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Nabi kata, Inna Allah yardha ankum thalath. Allah Ta'ala redha pada kamu 3 benda. Ingat hadis ni. Kalau kita ingat hadis ni, kita akan mengurangkan jurang berpolitik, mengurangkan jurang kita berbeza dari segi kefahaman politik dan lain-lain bangsa. Dan Nabi kata pertama, ayya'budullaha wa la yushriku bihi syai'a. Yang pertama, Allah Ta'ala suka kita ni menyembah Allah dan tidak mensyirikkan. An ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kamu sembah Allah dan tidak mensyirikkan Allah pun dengan sesuatu. Yang kedua, an ta'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Yang kedua, kamu semua ini berpegang kepada tali Allah, pegang kepada syariat Allah, pada pegang akidah Allah, pada pegang pada ajaran Allah. Wala tafarraqu, dan jangan berpisah-pisah. Dan yang ketiga, wa antunasihu wulata umurikum, dan juga yang ketiga, kamu menasihati para pemimpin kamu. Yang pertama, tidak syirik dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, ikut Quran dan Sunnah. Yang ketiga, tafarraqu, jangan berpecah-pecah. Yang keempat, menasihati pemimpin dengan penasihati yang baik. Kalau kita faham 4 ni, insya-Allah kita berpegang pada 4 ni, mana Allah Ta'ala tak suka kita ni berpecah-pecah, tidak ada satu kepimpinan. Kat situ kita patah balik masuk jamaah tadi. Dari jamaah yang ditafsirkan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala, Imam Tabari, sahibut tafsir Tabari, maka dia kata jamaah itu adalah sekelompok orang Islam yang berada di bawah satu kepimpinan. Jadi bila kita sebut ahli sunnati wal jamaah, yang pertama, dia ikut sunnah Nabi SAW. Yang kedua, diikut jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Yang ketiga, mereka ini tidak berpecah dari segi politik juga, iaitu mereka itu bersatu di bawah satu kepimpinan umat Islam. Kami tu ustaz, macam mana zaman sekarang ni kita bersatu kepimpinan? Kita kata sekarang ni kita ada satu pemimpin Islam. Pemimpin kita agung, Duli Yang Maha Mulia. Agung kita tu kita yang pimpin. Dan dia telah melantik Perdana Menterinya sebagai pengurus ulata umur, waliul amr. Maka kita bersatulah di bawah kepimpinan tadi. Habis itu ustaz, tak ada suku pembangkang. Ini itu isu lain. Adakah tak boleh ada pembangkang dalam negara Islam? Itu soalan yang lain. Adakah tak boleh kita melantik satu grup dalam kerajaan itu untuk memberi nasihat-nasihat? Itu isu yang lain, isu politik yang lebih mendalam. Kita baca kitab dulu baru kita bincang masalah tu. Kita bincang masalah yang lain. Sebab itu isu yang dalam. Jadi kita tak nak. Kalau kita ni sebelum kita belajar yang usul, kita pergi sibuk pada yang furu'. Faham tak? Tak belajar yang usul, akidah, apa semua ni, benda yang menyelamatkan kita di akhirat kelak dalam kubur ni, nak sibuklah masalah perlu tak ada pembangkang dalam kerajaan. Nanti
Itu isu yang kita akan bincang kemudian, insya-Allah. Okey. Bukan nak elak, kita akan baca kan, insya-Allah. Lalu satu ustaz ni nak elak pula. Takut nak jawab soalan ni. Tak, bukan.